Kempen media mengenai bahaya tabiat merokok acap kali terpapar dan banyak kajian juga telah membuktikan secara saintifik mengenai kemudaratan merokok, manakala kajian Kementerian Kesihatan pada 2011 mendapati lebih 70% orang dewasa terdedah kepada asap rokok di tempat awam. Namun inisiatif itu terus dilihat sepi oleh kebanyakan pihak, terutama mereka yang merupakan perokok tegar, dan menyedari tabiat merokok bukan hanya memudaratkan kesihatan perokok itu sendiri, malah kepada orang yang di sekelilingnya. Kerajaan terus komited menguatkuasakan zon larangan merokok. Sejak 2004, banyak kempen kesedaran telah dilancarkan seperti kempen Tak Nak Merokok, menyenaraikan kawasan larangan merokok yang telah diwartakan di bawah Peraturan 11/1 Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 oleh Kementerian Kesihatan, juga antara komitmen berterusan yang ditunjukkan kerajaan. Di bawah peraturan itu, 21 kawasan diwartakan sebagai tempat larangan merokok, antaranya kawasan hospital atau klinik, lift atau tandas awam, dalam kenderaan awam, hentian pengangkutan awam, premis kerajaan, institusi pengajian tinggi, taman asuhan kanak-kanak, kompleks beli belah, stesen minyak dan perpustakaan. Tidak ketinggalan beberapa lokasi tumpuan pelancong termasuk pusat membeli belah, lapangan terbang serta pusat hiburan. Melaka, Johor dan Pulau Pinang antara negeri yang terus komited menguatkuasakan kawasan zon bebas asap rokok di negeri masing-masing. Namun mungkin masih ramai yang tidak menyedari sekiranya merokok di tempat awam, mereka boleh dikompaun dari RM250 hingga RM10,000 dan boleh dipenjarakan sehingga 2 tahun. Barangkali itu antara jawapan mengapa orang ramai tetap memandang mudah peraturan tersebut, selain faktor kelemahan daripada segi penguatkuasaan menyeluruh daripada pihak berkuasa. Justru sudah sampai masanya penguatkuasaan secara holistik perlu dilakukan agar isu larangan merokok ini dipandang lebih serius. Saudara, selepas beberapa kawasan sebelum ini diwartakan sebagai zon larangan merokok, Kementerian Kesihatan baru-baru ini mengumumkan satu lagi inisiatif dengan mewartakan kawasan tertutup hentian rehat dan rawat R&R di lebuhraya seluruh negara sebagai zon larangan merokok selewat-lewatnya hujung tahun ini. Dan di studio hari ini kami menjemput tetamu Dr. Zainal Arifin Omar, Timbalan Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit Berjangkit Kementerian Kesihatan Malaysia, bagi sama-sama membincangkan mengenainya. Baiklah, selamat datang ke Nasional 1, Dr. Zainal, ya. Saya. Okey, tadi sebelum kita bersama dengan Doktor ada melihat tadi beberapa kawasan telah diwartakan sebagai zon larangan. Jadi setakat ini sebenarnya berapa zon larangan telah dikuatkuasakan? Sebenarnya kalau ikut zon, ya, kita ada lebih kurang 24 zon, ya. Manakala ini adalah zon-zon yang telah diwartakan, manakala kita juga ada yang kita panggil kawasan-kawasan larangan merokok di negeri-negeri yang tertentu, yang telah diwartakan. Ya. Jadi 24 ni adakah termasuk yang akan diwartakan pada hujung tahun ini ataupun telah diwartakan sebelum yang ini? telah diwartakan. Ya. Jadi kalau akan diwartakan pada akhir tahun ini, berapa jumlah kawasan? Kalau kita ambil kira kawasan R&R yang akan diwartakan menjadi 25 kawasan. Manakala ada beberapa lagi kawasan-kawasan yang akan diwartakan di dalam setengah-setengah negeri yang tertentu lah. Okay. Jadi yang terbaru yang akan diwartakan, kawasan tertutup hentian rehat dan rawat R&R di lebuhraya seluruh negara serta laluan pejalan kaki berbumbung Dewan Bandaraya Kuala Lumpur diberikan. Jadi jika sebelum ini kawasan tertutup diwartakan, namun kini diperluaskan kepada kawasan terbuka, kenapa tindakan itu diambil? Ya, sebenarnya tujuan utama kementerian mewartakan kawasan ialah untuk protect ataupun melindungi masyarakat yang bukan perokok lah, terutama di kalangan wanita dan kanak-kanak, kerana tempat-tempat ini juga menjadi satu tempat tumpuan awam. Jadi itu objektif utama yang itu. Yang kedua adalah untuk katakan
kita nak try cuba denormalize aktiviti ataupun smoking behavior ni lah. Jadi setakat ini kita saksikan bahawa kementerian sendiri ada mengadakan kempen atau mengurangkan gejala yang tidak sihat ini. Jadi kalau diadakan diadakan warta kawasan yang baru ini bagi akhir tahun ini juga, adakah ini akan kempen ini akan berjaya mengurangkan gejala tersebut ataupun benda itu akan berjalan seperti biasa? Ya, sebenarnya aktiviti ataupun behavior merokok ni adalah menjadi satu amalan hampir 30% daripada masyarakat Malaysia. Jadi tujuan kita pertama kita untuk protect ataupun melindungi orang awam yang lain. Yang kedua kita juga untuk macam saya katakan denormalize, dan yang ketiga adalah untuk sebagai complementary ataupun pelengkap kempen-kempen kita yang ada. Kerana kita tahu masyarakat kita secara sukarela memang ada, tetapi patut juga dilengkapi dengan peraturan. Dan insya-Allah kita yakinlah dengan adanya pertambahan tempat-tempat ini, tujuan atau objektif kita untuk mengurangkan bilangan perokok dan juga melindungi orang awam itu akan insya-Allah akan tercapailah. Okey. Selain penambahan kawasan yang diwartakan sebagai kawasan larangan merokok, bagaimana pula dengan kompaun yang dikenakan? Sebab sekarang ni tak silap saya seperti yang dikatakan juga, kompaun akan dikenakan dari RM250 hingga RM10,000 dan boleh dipenjarakan sehingga 2 tahun. Mungkin kompaun ini akan dinaikkan ataupun bagaimana? Ini dalam peraturan kita ada pertama kompaun. Jika mereka tidak membayar kompaun, mereka akan dibawa ke mahkamah dan boleh dikenakan denda tidak kurang atau tidak lebih daripada RM10,000, dan manakala penjara 2 tahun lah ya. Jadi setakat ini kita belum lagi bercadang untuk mengurangkan ya. Tetapi kalau dibawa ke mahkamah, itu bergantung kepada mahkamah lah untuk menentukan kadar denda tersebut. Dan dalam isu seperti ini juga seringkali persoalannya adalah penguatkuasaan. Adakah terdapat penguasaan dan bagaimanakah penguatkuasaan yang akan dijalankan? Ya, ini memang kita pun tahu sebab kita punya kawasan yang luas dan bilangan anggota yang agak terhad lah ya. Jadi penguatkuasaan yang kita cadangkan ya, pertama ialah kita panggil educational enforcement ya. Maknanya di tempat-tempat tertentu tu kita telah memohon bantuan daripada anggota-anggota lain seperti anggota pihak berkuasa tempatan, polis bantuan dan orang lain untuk membantu kita menjalankan educational enforcement. Dan yang kedua adalah kita menggunakan anggota-anggota daripada Jabatan Kesihatan di negeri dan daerah-daerah untuk melaksanakan program ini ya. Tetapi kita tahu memang secara besar-besaran mungkin kita tidak dapat lakukan, tetapi kita akan adakan secara berkala dengan bantuan pihak-pihak yang tertentulah. Ya. Jadi selain faktor kesihatan dan pencemaran merokok juga dikatakan memberi imej yang negatif di kalangan pelancong. Jadi bagaimana doktor melihat zon larangan merokok ini boleh membantu dari segi imej negara kita? Ya. Sebenarnya kita ambil contoh yang mudah, kata kita diambil di R&R ya. Di R&R pengunjung tidak mempunyai pilihan. Mereka datang untuk rehat, samping itu untuk mungkin minum dan makanlah di tempat kedai-kedai yang disediakan ya. Pada masa sekarang kita lihat bahawa keadaan sesak di R&R tu yang mana bila tidak ada kawasan larangan, jadi bila kita ataupun pelancong datang mereka makan dan minum ya, tetapi di sebelahnya, meja sebelah ada orang yang menghisap rokok. Jadi ini mendedahkan mereka. Jadi kita rasalah dengan adanya penguatkuasaan ataupun larangan ini, maka pelancong ataupun orang lain akan lebih selesa menggunakan kemudahan-kemudahan ini. Begitu juga misalnya kita bila cadangan bandaraya untuk mewartakan 23 km kawasan berbumbung di bandaraya, saya rasa ini juga akan pelancong-pelancong yang akan lebih tertarik dan menggunakan kemudahan-kemudahan tersebutlah. Okey. Kita juga telah maklum bahawa Melaka, Johor dan Peminang antara negeri yang terus komited menguatkuasaan kawasan zon bebas asap rokok di negeri masing-masing. Jadi bagaimana doktor melihat inisiatif negeri-negeri ini dalam orang kata melaksanakan zon larangan dan mungkin ada negeri-negeri lain yang akan turut serta?
Ya, negeri yang mula-mula sekali aktif dan sehingga ini adalah negeri Melaka yang mana mereka telah mewartakan kawasan pelancongan iaitu Jonker Street dan juga Bandaraya Melaka Raya, ya. Dua kawasan yang memang luas lah, dan ini juga menjadi tempat pelancongan. Manakala di Johor telah mewartakan kawasan hutan bandar, dan baru-baru ini telah mewartakan ke semua taman-taman negara di Johor seperti Endau Rompin dan juga Pontian. Manakala di Penang, Pulau Pinang telah mewartakan kawasan heritage di Georgetown, dan mereka juga untuk meluaskan lagi, ya. Dan kita juga telah mendapat perbincangan dan permohonan untuk mewartakan kawasan pelancongan lain seperti Mulu di Sarawak dan juga di Pantai Batu Buruk di Terengganu, ya. Jadi sekarang alhamdulillah permintaan daripada kerajaan negeri sangat baik, dan sokongan daripada orang ramai dan juga pelancong-pelancong, ya. Saya rasa memang menyebabkan kita akan meningkatkan atau mengembangkan lagi kawasan-kawasan tanpa larangan tanpa merokok ini, ya. Okey, jika dilihat di negara tertentu, ya, bagi menjaga kepentingan orang ramai yang tidak merokok, fasiliti khas bagi perokok juga disediakan. Jadi adakah ia perlu di negara ini ataupun sebaliknya? Memang kita ada dua pendapat di sini, ya. Satu mengatakan bahawa totally ban ataupun kawasan tidak dibenarkan langsung, ya. Tetapi kita juga ada permohonan, misalnya di RNR, kan, kalau kita buat kawasan tidak merokok sepenuhnya, mungkin pemandu-pemandu akan yang dah telah biasa misal rokok akan mengalami susahlah, ya. Jadi kita telah berbincang dengan pihak RNR dan beberapa tempat tertentu supaya mereka menyediakan kawasan untuk perokok-perokok, ya. Mungkin agak jauh dan agak yang terhadlah daripada orang awam, ya. Ini juga kerana kita rasa 30% perokok itu agak sukar untuk berhenti, dan mereka juga mempunyai yang katakan perlu mempunyai juga tempat untuk mereka merokok, ya. Okey, baiklah. Doktor, kita akan saksikan reaksi orang ramai sejak pengumuman Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramanian mengenai zon bebas rokok di kawasan tertutup hentian rehat dan rawat RNR sebelum hujung tahun ini, dan ramai yang menyambut baik tindakan itu. Namun ada juga yang mahu alternatif lain diberikan kepada perokok. Kru RTM berkesempatan meninjau ke RNR Rawang bagi mendapatkan reaksi orang ramai. Kita saksikan. Cadangan pewartaan itu bukan sahaja dapat memberikan persekitaran lebih bersih dan sihat pada mereka yang tidak merokok, malah secara tidak langsung mengurangkan tabiat merokok dalam kalangan rakyat negara ini. Boleh digazet atau diwartakan kawasan yang dilarang merokok lah. Untuk elakkan kata orang yang tak merokok dapat kesepihan atau pencemaran daripada asap rokok lah. Satu cadangan yang bagus lah. Untuk apa? Untuk persekitaran yang bersih lah. So kena ada kawasan yang jauh lah daripada kawasan orang ramai. Tempat yang jauh daripada kawasan makan dan sebagainya, kawasan rehat ni. Mungkin langkah untuk larang keseluruhannya mungkin salah satu untuk mendidik lah pada semua orang, kan. Kalau in future, kalau betul-betul ada orang nak merokok, then dia akan cari tempat betul-betul yang dihaskan untuk merokok, kan. Bila dah dilarangkan semua sekali tempat merokok, kan. Mungkin itu satu langkah lah untuk mendidik orang yang cuba tidak mengingkarkan peraturan lah. Itu je lah. Bagi perokok, kebanyakannya tidak bersetuju dengan tindakan pewartaan itu. Alasan mereka di RNR lah tempat untuk mereka berehat dan menghilangkan rasa mengantuk. Dan salah satu caranya dengan merokok. Rasanya macam susah nak buat lah benda macam tu sebab peratus perokok tinggi dekat Malaysia ni. Sebab kalau dia wartakan kawasan macam tu, nanti susah bagi perokok. Dia nak berehat, dia nak merokok dekat kawasan RNR, kan. Sebab kebanyakan perokok ni dia bila lama memandu dia nak merokok. Sebenarnya bagus lah benda ni sebab ada banyak kanak-kanak sini semua, kan. Orang bawa bayi semua, sebab ni RNR, orang banyak balik kampung semua. Ikut je lah undang-undang kalau dia buat macam tu. Sepatutnya kalau dia buat baik juga macam tu, kan. Rasa-rasa tak perlu kot. Pemandu letih, kan. Habis tu bolehlah dikecualikan lah. Kawasan yang dilarang merokok pun ada yang merokok. Jadi itulah perkosaan tu kurang.
Langkah pewartaan oleh kerajaan merupakan inisiatif yang baik untuk mengekang tabiat orang ramai merokok di tempat awam. Namun kerjasama dan kesedaran masyarakat juga penting selain penguatkuasaan yang lebih kerap. Diharapkan sasaran untuk mengurangkan jumlah perokok daripada 23.1% kepada 16% menjelang 2015 dapat dicapai melalui inisiatif ini. Baiklah, saudara, itu tadi reaksi dari orang ramai mengenai pewartaan zon larangan merokok. Ada yang bersetuju dan ada juga yang tidak bersetuju. Jadi saya ingin tanya pendapat daripada doktor. Ada alasan mereka yang kurang bersetuju dengan zon larangan di RNR kerana alasan mereka di RNR lah tempat untuk mereka berehat dan menghilangkan rasa mengantuk dan salah satu caranya adalah merokok. Komen sikit pada doktor. Ya, ini memang alasan yang kita ada terima ya. Tapi kita bayangkan memang RNR tempat kita rehat dan rokok. Rehat dan rawat lah ya. Dan tengah orang rehat dan rokok ya, terutama untuk pemandu-pemandu kenderaan berat. Tapi cuba kita bayangkan bahawa kalau di tempat makan tu dengan keadaan yang ramai, jadi kanak-kanak, wanita dan orang yang tidak merokok tidak ada pilihan di mana mereka nak makan tanpa asap rokok. Tapi kalau kita tengok di RNR atau di kawasan yang luas, jadi kita ada dua pilihan. Semasa kita buat consultation atau perundingan. Pertama, kita nak mewartakan keseluruhan RNR itu supaya menjadi kawasan larangan merokok. Jadi memang tak ada pilihan langsung, tak boleh langsung. Tapi kita juga menggunakan pilihan yang kedua, iaitu kawasan yang berbumbung saja, seperti tempat makan, tandas, bangunan wakaf dan sebagainya. Ini yang mana untuk penggunaan awam tidak boleh merokok. Tetapi perokok punya tempat sama ada di kawasan parking ataupun di kawasan yang akan disediakan oleh pihak konsesi lah, pengendali lebuh raya yang mana jauh daripada orang ramai lah. Jadi pihak perokok memang tidak ada alasan kenapa mereka mesti mengisap rokok di kawasan larangan. Dan ini merupakan satu sumbangan mereka kepada masyarakat awam untuk membantu supaya orang lain tak mendapat bahaya daripada asap rokok tersebut. Ya. Okey. Dan ada reaksi orang ramai itu, jadi mahu juga penguatkuasaan diperketatkan. Jadi mungkin doktor boleh bagi komen di situ. Ya. Sebenarnya kita telah berbincang dan kita sebab di bawah RNR ni kita mempunyai pejabat kesihatan yang terdekatlah di seluruh negara, di seluruh Malaysia. Jadi kita akan menggerakkan anggota-anggota penguatkuasa kita. Kemudian kita juga akan memohon bantuanlah daripada pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pengendali-pengendali lebuh raya lah untuk menggunakan kaki tangan bantuan mereka sama ada dari segi enforcement ataupun dari segi pendidikan kesihatan kepada masyarakat tersebut. Tapi insya-Allah kita akan pertingkatkan penguatkuasaan di kawasan-kawasan ini. Ya. Okey, baik. Saya juga kira jika ada zona merokok tapi kerjasama perokok ia tidak bermakna, malah ada juga orang ramai yang tidak berani menegur perbuatan mereka. Jadi mungkin sedikit nasihat dari doktor kepada orang ramai di luar sana. Ya, kalau dulu di banyakkan tempat di RNR memang mereka setelah letakkan signage ataupun papan tanda tidak merokok tapi secara sukarela ya. Jadi kita harap bila kita telah mewartakan sebagai kawasan larangan merokok, orang ramai akan pertama menasihatkan kepada perokok supaya mereka menghormati undang-undang dan juga menghormati tidak merokok. Yang kedua, mereka juga boleh menegur dan yang ketiga, mereka boleh memberi maklumat tersebut kepada, nanti kita akan elankanlah pegawai-pegawai atau jabatan yang terdekat dan juga minta bantuan pengendali lebuh raya tersebut supaya mengambil tindakan undang dan mengadakan penguatkuasaan secara berkala lah. Jadi orang katakan orang ramai juga di-empoweredkan, diperkasakan dengan adanya undang-undang ini, peraturannya. Ya. Bekerjasama ya. Baiklah, rasanya itu saja waktu yang kita ada untuk membincangkan mengenai kawasan tertutup hentian rehat dan rawat RNR di lebuh raya di seluruh negara akan diwartakan sebagai zon larangan merokok dan selewatnya hujung tahun ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Zana Arifin Omar, Timbalan Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit Berjangkit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih.